Sebab setiap kali berlakunya nahas aircraft sebegini, so kita menghantar data tu untuk di-retrieve di Singapura atau di Bali. So kenapa sehingga sekarang Malaysia belum lagi ada equipment untuk retrieve data? Kita bukannya setiap peralatan kita ada. Okay. Yang pertamanya, pada awalan kita merasakan bahawa analisa itu boleh dibuat dalam negara kita. Kita ada makmal kita. Tetapi apabila cockpit recorder itu ditemui dan dibawa ke makmal, didapati cockpit recorder itu rosak teruk di luarannya. Okay. Dan dia tak boleh diproses dalam makmal kita. Jadi dia punya memory park itu dikeluarkan, dan memory park itu dikeluarkan, kita tak ada peralatan untuk menganalisa voice recorder tersebut ataupun data voice tersebut. Okay. Pada ketika itu memang saya bercadang untuk cuba mendapatkan peralatan itu. Kita source peralatan itu untuk dibawa terus ke makmal kita untuk kita analisa. Tetapi saya difahamkan untuk kita membeli peralatan itu mengambil masa mungkin berbulan untuk dihantar ke makmal. Kita tak boleh menunggu berbulan. Jadi saya membuat keputusan secara segera. Saya memberikan kelulusan kepada Ketua Biro Siasatan Kemalangan Udara, Ketua Biro BSKU, untuk terbang ke Singapura pada malam itu juga, pada hari Sabtu. Apabila dikeluarkan pada hari Jumaat, kita perolehi peralatan tersebut ataupun cockpit recorder tersebut dapat dikeluarkan pada hari Sabtu. Hari Sabtu dia bagi tahu bahawa peralatan kita di makmal di Kuala Lumpur tidak dapat mengeluarkan data tersebut dan terpaksa dihantar ke Singapura. Jadi saya memberikan kelulusan segera. Malam itu beliau juga hadir, turun pergi terbang ke Singapura, dan selama 2 hari mereka berada di sana. Pada awal pagi tadi saya mendapat laporan daripada Ketua Biro bahawa makmal di Singapura juga tidak dapat mengeluarkan voice recorder tersebut. Okay. Jadi ada beberapa isu teknikal, ada kekangan yang tidak membenarkan ataupun tidak dapat mengeluarkan rakaman tersebut ataupun retrieve lah, bukan mengeluarkan, retrieve voice data tersebut. Jadi Ketua Biro akan balik ke Kuala Lumpur petang ini dan beliau akan memberikan penjelasan kepada saya, dan tindakan susulan ialah kita mungkin perlu hantar memory card tersebut ke Florida, okay, untuk dianalisa. Jadi petang ini beliau akan kembali dan memberikan taklimat kepada saya, dan kita akan membuat perancangan seawal mungkin untuk membenarkan tim BSKU untuk pergi ke Florida untuk cuba retrieve voice recorder tersebut. Jadi bukan soalnya kita tak nak buat di Malaysia, okay? Cuma ada kekangan, dan kadang-kadang peralatan-peralatan ini memang perlukan pelaburan, dan kita cuba memperolehi peralatan-peralatan ini. Tetapi apabila dalam keadaan kecemasan seperti ini, kita memerlukan tindakan yang segera. Okay? Jadi kita terpaksalah untuk mendapatkan bantuan daripada mana-mana pihak yang mampu. Tetapi dalam dunia aviation ini, kita kena faham bahawa tidak ada satu negara yang boleh melakukan segala-galanya. That's why we need to have collaboration. Itu sebabnya pihak-pihak penerbangan ataupun pihak-pihak keselamatan aviation ada kerjasama serantau, kerjasama antarabangsa. Jadi apabila berlakunya insiden seperti ini, kita sering bekerjasama. Ini sesuatu yang merupakan diplomasi aviation. Kita bekerjasama. Jadi bukan soal ego nasional masing-masing. Jadi saya berharap bahawa tidak ada tuduhan ataupun anggapan bahawa mengapa kita tak buat dalam negara kita. Jadi kalau kita boleh buat dalam negara, sudah tentu kita nak buat dalam negara. Tetapi kadang-kadang peralatan itu tak ada dalam negara kita. Jadi kita perlulah bekerjasama, mendapatkan bantuan daripada pihak luar. Dan dalam aviation standard ini, pihak-pihak berkuasa aviation ini menjadi lumrah dunia aviation. Apabila berlakunya insiden ataupun kemalangan,
kerjasama itu amat erat. Jadi bantuan diberikan oleh mana-mana pihak dan mereka offer. Sudah tentu apabila ada tawaran tersebut, kita menerima tawaran. Kerana bagi kita prioritinya ialah kita cuba nak mendapatkan data itu secepat mungkin. Kita nak dapatkan jawapan apa yang berlaku. Itu yang kita buat keputusan. Jadi bukan soal kita tak nak buat dalam negara kita. Okay? Tetapi setiap insiden akan memberikan pengajaran kepada kita. Apa yang perlu ditambah baik, apa yang perlu kita laksanakan untuk penambahbaikan. Jadi selepas ini mungkin ada peralatan-peralatan yang perlu ditambah baik, yang perlu ditambah ataupun dibeli. Jadi tetapi itu semuanya memakan masa. Ketika ini untuk menjawab persoalan apa yang berlaku dalam insiden pada minggu lepas, kita terpaksa mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak luar. Dan seperti yang saya katakan, prioriti saya ialah cuba memberikan jawapan kepada keluarga mangsa dan juga kepada orang ramai secepat mungkin. Jadi apa sahaja langkah yang boleh kita ambil untuk mendapatkan jawapan itu secepat mungkin akan diambil. Termasuklah menghantar tim kita ke Amerika Syarikat untuk cuba mendapatkan retrieval of that voice data. Kalau Florida pun berdepan masalah sama juga macam mana? Itu janganlah kita buat kesimpulan macam tu dulu. Jadi saya selalu kata jangan buat kesimpulan sebelum ia berlaku. Jadi Florida tu hantar ke siapa dan Florida tu hantar ke siapa? L3 is the OEM, the manufacturer. Kita akan hantar kepada OEM aircraft tersebut. Aircraft tersebut. The manufacturer of the CBR. Oh, and manufacturer of the CVR. Okay. Pihak penggilang cockpit voice recorder tersebut, bukannya aircraft. Cockpit voice recorder punya manufacturer. YB, how long will it take for this investigation to get done? Because you said now you're sending it to Florida. So Yes, I said we. how long will it take? Months or? No, the preliminary investigation, as I said, under Annex 13 IKO, the preliminary investigation and the report must be given within 30 days from the incident. So the first 30 days is very, very crucial. We have to give a preliminary report within 30 days. That is under international guideline. Okay. The preliminary report must be issued within 30 days. So then it depends on what they found in Florida. Then you can Yes. can do it. Yes. Okay. Yeah. And also I have a question. The detailed report, I mean, usually will take months or even a year. Okay. And how would Malaysia maintain its Cat 1 status and not being downgraded again? We are doing everything possible. I think all the all the audit assessment previously by FAA are being followed through, and CAM of course is very, very vigilant in terms of making sure that whatever that has been found in the audit previously will be rectified, and we will take all necessary actions to ensure that we remain as category 1. YB, ada analisis awal tak daripada CAM mengenai punca? Belum lagi. Itu yang sebab kata-kata sekarang ini yang paling kritikal ialah CVR tersebut, cockpit voice recorder tersebut, sehingga kita mendapat retrieve voice recorder tersebut, belum lagi dapat kita buat kesimpulan awal. YB, voice recorder tu ada tempoh masa tak? Dia akan hilang ke macam mana? Tak ada. Okay. Tidak. Dia punya apa, memory card itu sudah dikeluarkan. Okay, memory card itu masih dalam keadaan yang boleh katakan baiklah. Tapi cuma kita tak tahu apa masalah, dia tak dapat di-download kembali. Jadi ia terpaksa dihantar balik kepada manufacturer OEM tersebut yang membuat voice recorder tersebut di Florida. Jadi itu yang kita cuba, walaupun ada cubaan teleconferencing di antara tim kita dan juga pakar di Singapura bersama dengan manufacturer selama 2 hari, tetapi troubleshooting itu tak berjaya. Jadi kita membuat keputusan supaya tidak meneruskan makmal analisa itu di makmal di Singapura. Tim BSKU akan balik hari ini juga, dan mereka akan bagi taklimat kepada saya dan juga MOT, dan selepas itu kita akan buat keputusan untuk hantar mereka ke Florida. Mungkin pas hantar ke Singapura ke Florida mungkin memakan kos. Adakah itu jaminan kerajaan untuk walaupun kos tidak menjadi isu kepada kita. Kos tidak menjadi pertimbangan. Memang dalam
kerja-kerja seperti ini, kos dan sebagainya, kita ada bajet untuk tersebut, ada peruntukan untuk tujuan tersebut. Jadi kos tidak menjadi pertimbangan kepada kita, sebab ini merupakan satu tanggungjawab dan juga tugas penting dan juga menjadi tugas hakiki kepada BSKU. Jadi saya nak jawab juga, ada pertanyaan saya tengok macam-macam pakar tepian kata mengapa bukannya siasatan dibuat oleh polis, bukan dibuat oleh KDN dan sebagainya, mengapa Menteri Pengangkutan sibuk. Ini bukan soal sibuk, ini soal tanggungjawab nyawa manusia, keselamatan. Dan saya nak bagi tahu bahawa tugas hakiki apabila terdapat kemalangan udara terletak di bahu Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU. Dan Biro Siasatan Kemalangan Udara ini, BSKU ini, dia lapor terus kepada Menteri Pengangkutan. Jadi itu dalam struktur pentadbiran penerbangan kita. Apabila berlakunya kemalangan udara, bukannya pihak CAM pun tidak terlibat dalam siasatan. Yang membuat siasatan itu Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU. Dia dua unit yang berbeza, dua entiti yang berbeza. CAM ialah pihak berkuasa penerbangan Malaysia. Mereka bertanggungjawab dari segi safety standard, safety protokol dan sebagainya. Tetapi apabila berlakunya kemalangan udara, ia ada biro yang lain yang mengambil alih tanggungjawab tersebut. Jadi yang melapor kepada saya ialah ketua biro tersebut, ketua BSKU, bukannya Kapten Nur Razban dalam perkara ini. Jadi itu perlu difahami oleh orang ramai bahawa ada tugasan hakiki yang terletak di unit-unit yang khas. Okay. Tapi yang anda ke Florida tu esok ke ataupun dalam masa dalam minggu juga? Dia balik hari ini, petang ini juga. Okay, saya akan bagi taklimat kepada saya dan kita akan cuba buat arrangement secepat mungkin. Kalau boleh dalam hari petang ini ataupun esok pagi akan terus saya hantar mereka. I need your clarification about the plane. So since the plane was foreign registered, yeah, did it have both an international and Malaysian charter license? It's a private operation, privately owned and operated privately. It's not commercial transport. Dia yang pertamanya bukannya commercial operation. Dia privately owned. Dia dimiliki secara persendirian. Koperasi. Ada koperasi. Okay. Koperasi member can use. Pemilikan pesawat itu adalah di bawah satu koperasi. Dia miliknya sebuah koperasi. Jadi penggunaannya ialah kepada ahli-ahli koperasi mereka. So it is not a commercial jet. Dia merupakan private aircraft lah. So dia ada lah Malaysian charter license tu. Dia bukan charter license. No. Approval for flight, yes, we give. But for private operations, not commercial air transport. Dia bukan untuk charter license. Yeah. Dia ada license untuk operate sebagai pesawat persendirian. Okay.